Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And also very good morning. Salam sejahtera kepada semua pelajar saya di HT01 dan juga di HT02. Saya harap semua pelajar berada dalam keadaan yang sihat, masih bersemangat untuk mempelajari biologi, dan saya harapkan semua pelajar kekal pada landasan yang betul untuk belajar. Kita dah tamat belajar tentang chapter yang pertama. Jadi hari ini adalah jam yang pertama kamu akan memasuki chapter yang kedua. So chapter yang kedua ni adalah satu chapter yang akan come out dalam kamu punya UPS, serta chapter ini juga akan melibatkan chapter yang pertama yang akan keluar dalam PSPM. So you need to study chapter ini dengan sangat baik, dan kamu mesti faham macam mana nak tackle soalan yang keluar. Ya, sama ada soalan akan dikeluarkan dalam semester yang terakhir ni dalam bentuk objektif sahaja ataupun melibatkan structure dan essay seperti yang biasanya kita laksanakan di peringkat matrikulasi. Jadi pelajar semua, saya pun masih lagi bersemangat untuk mengajar kamu, dan saya meminta maaf kerana hari ini saya tak dapat mengajar kamu secara face to face disebabkan saya terlibat dalam satu mesyuarat, ya, yang penting lah, mesyuaratnya penting. Jadi hari ini kita akan masuk perkara yang pertama, apa yang kita kena tahu dalam chapter ekologi ini. Chapter ekologi ini adalah satu chapter yang amat penting. Chapter ini adalah satu chapter yang berkaitan dengan bagaimana scientific study berlaku. Scientific study ni adalah satu situasi di mana pemerhatian dilakukan, kemudian kita akan buat hipotesis, kemudian kita akan buat satu discussion tentang pemerhatian yang kita perolehi, dan saintis akan keluarkan satu conclusion berkaitan apa yang dia pemerhatian yang dilakukan tadi mengikut hipotesis dan objektif yang diutamakan. Maka ekologi ni adalah satu study tentang interaction. It's about interaction of organism. Highlight perkataan interaction of organisms. Means that ecology is about study how organism A interact with organism A. So, lembu interact dengan lembu. Dan begitu juga interaction of organism with other organism. Berlaku juga interaksi antara lembu dengan harimau. So, itu interaction between organisms with other organisms. Tak cukup sekadar itu. Ekologi juga melibatkan satu interaction bagaimana organism interact dengan benda bukan hidup. So means that interaction of organism with other organism itu satu perkara. Yang kedua adalah organism with their environment. So environment dekat sini adalah benda bukan hidup. Organism adalah benda hidup. So secara umumnya ecology is about interaction of organisms with other organism. That's first one. The second one, organism with their environment. So this is ecology. So dua perkara yang kamu kena faham. So highlight interaction of organism with other organism, dan highlight perkataan their environment. Kadang-kadang ada orang terlupa terletak tentang environment. So kita study tentang lembu interact dengan lembu, dan kita study juga lembu interact dengan harimau, serta bagaimana lembu itu bertindak balas dengan tanah dan juga udara serta cahaya yang ada pada persekitaran dia. Dalam studi mengenai ekologi ini, kita tak lari daripada dua perkara penting. The first one, niche. The second one is habitat. Kedua benda ni nampak hampir macam sama. But, niche is about functional role of organism in its ecosystem. Manakala habitat adalah place or environment where does population is live or reproduce. So, dua perkara ni adalah dua perkara yang nampak sama tetapi berbeza. Apabila kita bercakap tentang satu sungai, river, di mana pada river yang panjang itu, okay, ada hulu sungai dan ada muara sungai. So, setiap river yang panjang itu, organism ini wujud dalam dua persekitaran yang berbeza. Ada organism yang wujud di dalam sungai. Okey. Contohnya burung bangau, ya. Kaki dia panjang. Dan ada
burung yang duduk di ranting kayu tepi sungai, iaitu burung raja udang. Ya, jadi habitatnya adalah sama. Semua habitat bagi burung-burung tersebut adalah sungai. Namun apabila kita bercakap tentang burung bangau mencari ikan, okey, di dalam sungai bahagian tengah, manakala burung raja udang mencari ikan dari tepi sungai. So, mencari ikan pada tempat berbeza-beza ini adalah functional role. So, functional role ini berbeza ya dengan habitat. So, fahamkan dengan baik. Apabila kita bercakap tentang burung bangau mencari ikan di tengah sungai, itu role niche. Kalau kita bercakap tentang burung bangau berada di sungai, itu habitat. Kalau burung raja udang mencari ikan di tepi sungai, itu adalah niche. Kalau burung raja udang berada di sungai, itu habitat. Jadi sungai adalah habitat, mencari udang di tepi sungai adalah niche. So please understand both sentence atau both terminologies ini dengan baik. So niche ini is about organism use material in its environment, how it interact with other organism. Jadi burung bangau dengan burung raja udang tidak bersaing. Namun burung bangau akan bersaing dengan burung pelikan, yang dua-duanya berada di tepi di kawasan sungai tengah, ya. So kita kena faham perkataan-perkataan ini. So ini kita nak perhatikan ya bagaimana flamingos dengan ini mencari makanan di tempat kawasan yang berbeza. Okay, so ini adalah habitat dia semua sama, iaitu sungai, tapi niche dia berada pada kawasan yang berbeza-beza. This is niche. It's about niche. Yang berikutnya kita kena faham satu lagi terminologis, iaitu population. Population is about all individuals of a species. So means kita discuss tentang satu spesies yang sama, tentang semua organism dalam bilang spesies yang sama tersebut, yang live within the bound of specific area. So pada satu kawasan tanah lapang, tanah kawasan rumput lapang itu, semua lembu-lembu tersebut adalah satu population. Namun apabila kita berbincang tentang satu tanah lapang, di mana lembu-lembu tadi berada bersama-sama dengan kambing, kijang dan sebagainya, itu adalah community. Community is all the population of different species. Highlight perkataan population of different species, yang mana akan live and interact in an area. Perkataan interact juga kamu kena garis. Maksudnya kita berbincang tentang pelbagai spesies yang berbeza interact one another pada satu kawasan. So population highlight perkataan a species, satu spesies saja. Yang ini kita highlight perkataan different species live and interact. So kita berbincang tentang benda hidup interact dengan benda hidup. This is about the community. Kemudian kamu akan diperkenalkan dengan biomes. Biomes ni adalah lebih besar berbanding dengan community. It's about major life zone. Ya, dia akan ditentukan dengan pelbagai vegetation type of terrestrial biomes and physical environment in aquatic biomes. Contoh-contoh biomes ni adalah tropical forest, tundra, grassland dan desert. Desert. So yang ini adalah biomes. So kalau kamu dengar perkataan lake adalah habitat. Namun bila kita bercakap tentang tropical forest, itu adalah biomes. Biome ni lebih besar dan dia melibatkan vegetation types dan juga physical environment. Yang berikutnya kita bincangkan tentang biosphere. Biosphere is entire portion, lagi besar, ya, of earth inhabited by life. So dia ada banyak biosphere, iaitu atmosphere, lithosphere dan hydrosphere. So semua ni kita akan tengok dalam bagaimana kita bincangkan ekologi dalam bentuk organisation. Bila kita bercakap tentang organisation, kita kena susun daripada yang paling ringkas kepada yang paling kompleks. Yang paling ringkas adalah an individual, iaitu organism. Dalam kurungan letak organism. Jadi apabila organism of the same species ni live in the same area,
Itu adalah population. Dan apabila the group of population interact with different species at the particular area, ini kita panggil community. Dan apabila semua community ini interact antara benda hidup, or the community interact between community and with their abiotic factor, ini ekosistem. Dan apabila kita fahamkan ekosistem ni sebagai satu benda hidup, interact dengan benda hidup lagi yang lain, kemudian interact lagi dengan benda bukan hidup, itu ekosistem. Dan apabila kita bercakap tentang entire part of the earth, ini adalah biosphere. So, ni susunan-susunan yang kamu kena faham. So, nanti kita akan bincangkan lagi yang lebih lanjut tentang perkara-perkara lain. So, saya hentikan dulu pelajaran kita pada hari ini sampai hierarchy level of organization in the ecology. So, that's all of our lesson. See you on the next part. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua pelajar. Bye.